cerita bersatu nak pergi pecat 6 orang 6 jahanam tu. Kan? Tapi sebelum kita bolehlah. 6 jahanam. Okey. 6 jahanam dipanggil geng tu. InsyaAllah. Tamatlah riwayat 6 jahanam. Bersatu bakal mengadakan Perhimpunan Agung khas pada awal bulan depan dan dilihat menjadi langkah parti itu meminda sebahagian perlembagaannya. Parti itu mengambil tindakan tersebut setelah 6 daripada ahli parlimennya mengambil pendirian sendiri dengan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Menurut notis dikeluarkan, Hamzah Zainuddin selaku Setiausaha Agung, perhimpunan khas tersebut dijadual berada di Shah Alam pada 2 hari bulan Mac ini. Normally emergency EGM Emergency General Meeting biasanya diadakan untuk meminda terutama peruntukan atau undang-undang secara khas, terutama melibatkan perkara-perkara sebeginilah, dan berkemungkinan besar akan ada sebab dia orang tengah ambil tindakan undang-undang sekarang ini. Tindakan undang-undang, tetapi dalam masa sama hendak bertindak memecat. Bersatu dijangka pindah perlembagaan parti pada Perhimpunan Agung Khas. Bersatu akan mengadakan Perhimpunan Agung Khas pada 2 Mac ini dan dijangka meminda perlembagaan parti susulan tindakan 6 ahli parlimen parti itu menyata sokongan terhadap pentadbiran kerajaan perpaduan dipimpin oleh Perdana Menteri. Ketua penerangannya Datuk Razil Idris berkongsi surat maklumat mengenai perhimpunan khas itu. InsyaAllah, maka tamatlah riwayat 6 ahli parlimen. Mudah-mudahan Bersatu kembali bangkit dan terus mara. Tapi dalam masa sama, Muhyiddin Yassin kata mesyuarat ahli Majlis Tertinggi Bersatu meluluskan draft pindaan perlembagaan berkaitan pengosongan kerusi ahli parlimen bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan sekiranya ini bertindak memberi sokongan kepada pihak lawan. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin berkata pindaan akan dibentangkan pada 2 Mac minggu hadapan. Baik. Kita ada macam ni. Okay. 6 orang yang kita sebut tadi daripada Bersatu telah pun menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Okay. 6 orang telah pun menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Tetapi mereka tidak keluar daripada Parti Bersatu, 6 orang ni, termasuk Bukit Kantang. Isu dia adalah, boleh tak, adakah dikira mereka lompat parti? Berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin pada tahun 2021, itu tidak dikira lompat parti. Kenapa? Kerana menyatakan sokongan itu dikira sebagai bukan lompat parti. Baik. Kalau bukan lompat parti, jadi bagaimana kita nak melakukannya? Kalau dipecat, dah kira okey, dia tak payah kosongkan kerusi. Kalau dia orang letak jawatan, itu kira sebagai inilah, sebagai lompat parti lah. Tapi since dia orang tak letak jawatan, dia orang minta dipecat, kalau dipecat dikira tidak mengosongkan kerusi. Itu yang dinyatakan sewaktu Muhyiddin Yassin, kerajaan itu buat akta anti lompat parti. Baik. So akhirnya mereka kata kita pindahlah perlembagaan. Kita sekarang pindah perlembagaan, sesiapa yang menyatakan sokongan kepada selain daripada yang berlawanan dengan kehendak parti, maka dikira telah pun mengosongkan kerusi, i.e. telah pun lompat parti. Now, isu dia begini. Adakah pindaan perlembagaan itu retrospektif? Arti kata, adakah boleh dia dibawa balik ke belakang untuk kenakan 6 orang itu? Ataupun dia bersifat ke depan saja? 6 orang tu tak boleh kena, tuan-tuan. Itu persoalan. Boleh kena, tak boleh kena? Itu persoalan. Jadi kalau tak boleh kena, still tak boleh selesaikan masalah ini. And that's why bila mereka bawa perkara ini ke mahkamah, satu isu yang sangat menarik untuk saya nak dengar di mahkamah. Adakah dikira lompat parti di atas satu akta yang sebenarnya ada loophole yang dicipta oleh Bersatu sendiri? Sekarang ni Bersatu sendiri yang cipta loophole itu. So, bila Bersatu dah cipta loophole itu, kita kata, dah kena pada mereka sendiri. So, sekarang ni dia nak gubal satu undang-undang perlembagaan parti untuk kenakan 6 orang ini. Jawapannya boleh atau tidak? Most likely tak boleh. Kalau dia jadi boleh, tuan-tuan. Kalau dia jadi boleh, erti kata dia telah menyanggah hantar akta lompat parti satu hal. 6 orang ini boleh bawa perkara ini ke mahkamah dan minta mahkamah interpretkan
adakah dikira mereka lompat parti hanya kerana parti mereka telah mewujudkan satu perlembagaan yang dikatakan mereka telah lompat setelah mereka menyatakan sokongan, bukan sebelum. Sedangkan sebelum itu tak ada masalah. Ini cerita-cerita yang mungkin kita boleh dengar nanti. Menarik untuk kita nak bawa. Itu saya kata undang-undang ni menarik kalau tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan faham, menarik cerita ni. Okey. Habis. Okey. Menarik Saya baca berita Ratu Naga. Peguam dakwa Ratu Naga ditahan. SPRM kata cuma ambil keterangan. Peguam kepada Ratu Naga hari ini mempertikaikan kenyataan Azam Baki yang mendakwa aktivis pro PN itu bukanlah ditahan agensi SPRM. Menurut Nabila Khairuddin, kenyataan Azam bahawa Ratu Naga atau sebenarnya Syarul Emma atau lebih dikenali sebagai Ratu Naga hanya dipanggil untuk memberi keterangan adalah tidak benar. Rumahnya diserbu pagi tadi dan dia dijemput dan dibawa menaiki kereta SPRM ke Putrajaya katanya. Nabila turut mendakwa Ratu Naga tidak dibenarkan berjumpa dengan peguam atau suaminya. Ini adalah penahanan yang jelas. Adalah tak masuk akal untuk Ketua SPRM mengatakan ia bukan penangkapan dan sama sekali bertentangan dengan fakta. Saya masih menunggu di Ibu Pejabat SPRM untuk berjumpa dengan Ratu Naga. Setakat ini mereka menolak akses saya kepada anak guam saya. Terdahulu Azam memberitahu Malaysia Kini bahawa Ratu Naga dipanggil untuk disoal siasat penguat kuasa terbabit namun menafikan wanita terbabit ditahan. Kami hanya memanggilnya untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16 Akta SPRM. Sementara itu, suami Ratu Naga, Ezad, memberitahu sepasukan 5 pegawai SPRM tiba di rumah mereka kira-kira 9.30 pagi sebelum mula menggeledah premis itu selama kira-kira 20 minit. Sumber pula memberitahu aktivis terbabit diambil untuk memudahkan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dibawa oleh Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu, Badrul Hisham Syahrin terhadap Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Badrul Hisham sebelum ini menuduh Syamsul menyalahguna dana NGO. Syamsul sudah menafikan dakwaan ini. Okey. Ini dakwaan tadi bahawa SPRM turut merampas telefon bimbit dan laptop serta membuat surat lema ke pejabat Ibu Pejabat SPRM. Kemudian peguam mendakwa SPRM enggan mendedahkan sebarang maklumat termasuk penangkapannya. Dia hanya memberitahu saya supaya berjumpa dengannya di Ibu Pejabat dan saya sekarang dalam perjalanan ke sana. Sementara itu, sumber yang dekat dengan kes itu berkata Syarul Emma ditangkap bagi membantu siasatan berkenaan dengan Syamsul Iskandar. Okey. Beberapa hari lepas dan saya ada satu video yang Syamsul saman Cikgu Bat 5 juta tapi menurut Cikgu Bat dia tak terima lagi saman tersebut. Saman itu tak diterima lagi. Jadi sebab itu dia masih lagi mendakwa. Okey. Sekarang ni saya buka cerita. Kira-kira pada saya tak ingat tarikh exactly bila. Pada hari yang saya dipanggil di IPD Ceras, makluman daripada dalam geng dalam Bersatu mengatakan, pada hari tersebut, hari yang sama Cikgu Bat datang membuat laporan polis terhadap Syamsul Iskandar dan juga Ratu Naga. Kemudian saya pelik, kenapa setelah dia buat laporan polis, tiba-tiba dia senyap. Saya pelik, biasanya Cikgu Bat ni lepas buat laporan polis, dia akan buat kenyataan sahabat, dia akan buat statement, dia kata akan cerita macam ni, macam tu dan sebagainya. Rupanya saya agak dua perkara. Sama ada Cikgu Bat ni dapat duit, kena rasuah ke apa, ataupun Cikgu Bat lapor pada SPRM. Last, saya dapat maklumat, rupanya betul, dia lapor pada SPRM. Kerana apa tuan-tuan? Kalau dah lapor pada SPRM, tak boleh lagi buat kenyataan akhbar. Itu je. Kita kena faham benda ni Salah satu bila saya dah pernah buat laporan SPRM 3 kali 2-3 kali macam tu. Kalau kita buat laporan pada SPRM, maka SPRM akan ambil kenyataan dan salah satu benda yang kita kena sign bila selepas kita keluar daripada bangunan SPRM ialah kita tidak dibenarkan mendedahkan sebarang maklumat yang telah kita sampaikan kepada SPRM kepada sesiapa saja sehingga proceeding siasatan itu selesai. Faham? Jadi dekat situ bila saya pelik, kenapa Cikgu Bat ni tak cerita apa-apa tak macam tak keluar statement apa tentang Syamsul ataupun tentang Ratu Naga ni. Rupa-rupanya Ratu Naga dia telah membawa laporan kepada SPRM dan terbukti dakwaan sangkaan saya itu benar, di mana hari ini Ratu Naga telah ditangkap dan disoal siasat. Now, apa yang mungkin boleh berlaku tuan-tuan? Dia ada beberapa perkara. Yang pertama,
kalau betul lah dakwaan Cikgu Bat dan bukti yang dibawakan itu, kalau betul, maka Ratu Naga ini dia akan jadi accomplice kepada Samsul Iskandar. Dia akan jadi accomplice kepada Samsul Iskandar. Dia adalah orang yang bertanggungjawab dengan Samsul Iskandar melakukan rasuah dan amla. Sebab transfer duit itu di bawah amla, Anti-Money Laundering Act and Terrorism, itu satu. Kedua, rasuah. Kenapa rasuah kalau benar? Sebab Samsul bagi duit dekat Ratu Naga bagi balik duit tu kat Samsul. Walaupun bukan direct, indirectly, macam style 1MDB, itu pun dikira sebagai rasuah. So, dua elemen kat situ, rasuah dan juga elemen Anti-Money Laundering Act. Okey, isu dia. Kalau sekiranya, katakanlah, ini sangkaan saya sajalah. Katakanlah, ini adalah konspirasi di antara Cikgu Bat dan juga Ratu Naga. Nak kenakan Samsul. Ratu Naga boleh mengatakan bahawa, ya, saya sanggup saya sanggup bekerjasama, saya mahu bekerjasama, tapi saya nak buat plea bargain. Apa itu plea bargain? Kita runding. Rundingan dia begini. Saya boleh dedahkan tentang Samsul Iskandar, tetapi saya jangan didakwa. Saya boleh buka bukti dan sebagainya, transaksi sebagainya, tetapi jangan dakwa saya. Dia macam kes Rosmah lah. Kalau kita ingat kes Rosmah dahulu kan. Di mana dalam kes Rosmah itu, pegawai ataupun ketua eksekutif dia adalah key witness di dalam kes tersebut. Dan dia tak didakwa. Kerana dia adalah key witness untuk kenakan Rosmah. Sebab itu saya tulis dalam Facebook saya tadi, saya kata, adakah dia akan jadi saksi? Adakah dia akan pecah tembelang? Ataupun dia akan remain silent? Itu satu persoalan yang besar. Kan? Ataupun ini konspirasi mereka berdua nak mengenakan Samsul Iskandar. Apa-apa pun. Sekarang ini, walaupun Samsul menafikan perkara itu, saya agaklah, kalau betul SPRM ini benar-benar berani, saya kata, the next one yang akan dipanggil berkemungkinan besar adalah Samsul Iskandar sendiri. So, kita tunggulah nanti. Kan? Video tentang ini saya dah sebut, saya dah nyatakan, saya dah jawab. Kita tunggu saja apa tindakan SPRM selanjutnya dan apa tindakan kerajaan selanjutnya. Okay. Alright. Habis cerita tu.